Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Setiap kejayaan mesti ada cabarannya, bukan? Seperti juga kisah-kisah syarikat yang akan saya kongsikan ini. Hari ini, kita kenal mereka sebagai sebuah syarikat gergasi yang berjaya. Tapi syarikat-syarikat ini pernah mengalami ataupun hampir muflis suatu ketika dahulu. Contohnya seperti Tesla, di mana Elon Musk bekerja sebagai CEO tanpa gaji. Dan untuk membayar sewa, dia terpaksa meminjam dari rakan-rakannya. Itu adalah antara kisah kita pada hari ini. Ini adalah syarikat gergasi yang hampir muflis dan bagaimana mereka keluar dari muflis. Tesla 2008. Sekitar tahun 2000 dahulu, tiada siapa yang sangka kenderaan elektrik akan menggantikan kenderaan yang menggunakan minyak. Sekali dengar, tidak masuk akal. Tapi tidak di era kita sekarang, bila Tesla, sebuah syarikat yang diasaskan oleh lelaki terkaya di dunia, iaitu Elon Musk, telah melakar sejarah dengan membawa teknologi kenderaan elektrik di pentas dunia dan ia diterima oleh pengguna. Tapi tahukah anda yang sekitar tahun 2008 dahulu, Tesla hampir muflis? And for Tesla, Tesla's been on the verge of bankruptcy many times, and we closed the financing round in 2008 because remember at the end of 2008 General Motors and Chrysler were going bankrupt and Ford was almost bankrupt. Tahun 2008 menyaksikan peristiwa keruntuhan ekonomi yang teruk. Banyak syarikat gulung tikar, saham jatuh merundum, dan untuk Tesla yang pada waktu itu baru 5 tahun beroperasi, mereka diambang muflis. Ini berlaku semasa mereka sedang menyiapkan Tesla Model 3. Elon Musk terpaksa menggadai semua aset dan wang dia untuk memastikan Tesla terus beroperasi. Malah yang lebih tragik, dia terpaksa meminjam wang dari rakan-rakannya untuk membayar sewa. Kalau dia tidak menggadai, pekerja-pekerja Tesla tidak akan mempunyai gaji menjelang Christmas pada tahun 2008. Dan sebulan selepas itu, Tesla akan muflis. Menurut Elon lagi, ini adalah tahun yang crazy tough year. Kepayahan Elon ini tidak berhenti di situ. Untuk tahun-tahun seterusnya, dia terpaksa berkorban untuk memastikan Tesla terus beroperasi, khususnya pada tahun 2017 sehingga tahun 2019, bila permintaan pengguna untuk kereta elektrik kurang, sehingga tahap dia sanggup untuk bekerja sebagai CEO tanpa gaji. Dia hanya bekerja untuk mendapatkan saham di Tesla. Dan keputusan Elon ini akhirnya membuahkan hasil. Bila bermula dari tahun 2020, saham Tesla mencanak naik dari harga kurang $100 sehingga hari ini berharga $300. Menjadikan dia lelaki terkaya di dunia dan menjadikan Tesla antara syarikat gergasi di dunia. Syarikat seterusnya yang hampir bankrupt ialah Apple tahun 1997. Hari ini, kita kenal Apple melalui iPhone dan MacBook, antara syarikat gergasi yang terkenal di seluruh dunia. Tapi tahukah anda yang Apple pernah diambang muflis 25 tahun dahulu? Apple ditubuhkan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs. Setahun selepas Bill Gates menubuhkan Microsoft. Sekitar tahun 1970 sehingga lewat tahun 1990-an, untuk orang biasa memiliki komputer bukanlah satu benda yang mudah. Bukan sahaja tiada keperluan, tetapi untuk memiliki teknologi ini sangat mahal. Dengan itu, Steve Jobs mempunyai satu misi untuk mencipta satu komputer yang mudah digunakan oleh orang biasa. Pada tahun 1987, perebutan kuasa berlaku di antara Steve Jobs, CEO syarikat dan juga kumpulan pengarah Apple. Ini disebabkan oleh perbezaan visi di antara dia dan John Sculley, CEO Apple pada waktu itu. Steve Jobs melihat produk yang dikeluarkan oleh Apple haruslah dicipta untuk dekat dengan pengguna, manakala John Sculley melihat produk-produk Apple harus memfokuskan kepada keuntungan dan keuntungan semata-mata. Perbezaan pendapat ini membuatkan Steve Jobs dipecat pada tahun 1987. Dari tahun 1987
sehingga tahun 1997 menyaksikan keuntungan Apple yang merundum dengan mendadak. Pengguna lebih gemar untuk menggunakan produk dari Microsoft yang bagi mereka lebih mudah dan mesra pengguna. Sementara Apple tanpa Steve Jobs hilang arah tuju. Mereka mula mengeluarkan produk elektronik seperti printer yang tidak fokus lagi dengan teknologi komputer. Pada tahun 1997, Apple diambang muflis. Tinggal 90 hari lagi untuk mereka memecat semua pekerja. Pada waktu ini, mereka terdesak untuk memanggil Steve Jobs sebagai usaha terakhir mereka menyelamatkan syarikat tersebut. Di dalam usahanya menyelamatkan Apple, dia memohon pesaing utama mereka iaitu Microsoft untuk melabur di syarikat Apple. Microsoft bersetuju untuk melabur sebanyak 150 juta US dollar yang kemudian menyelamatkan Apple dari ambang muflis. Untuk tahun-tahun seterusnya dikepalai semula oleh Steve Jobs, Apple berjaya mengeluarkan produk baru yang berjaya menambat hati pengguna sehingga hari ini, menjadikan mereka antara syarikat terkaya di dunia. Itulah kisah Apple. Syarikat seterusnya ialah General Motors 2009. Antara pengeluar kenderaan terbesar sekitar awal tahun 1900 sehingga awal tahun 2000 ialah Amerika melalui syarikat General Motors. Syarikat ini memiliki 4 jenama kenderaan termasuklah Chevrolet, Cadillac, Buick dan GMC. General Motors adalah gergasi di dalam industri otomotif mencipta kenderaan untuk tentera dan juga untuk digunakan oleh orang biasa. Pada tahun 1960, mereka berada di kemuncak kejayaan bila mereka dinobatkan menjadi syarikat pengeluar kenderaan terbesar dan terbaik di dunia. Namun begitu, kejayaan ini tidak kekal lama. Bila untuk tahun-tahun berikutnya mereka gagal untuk bersaing dengan kenderaan yang lain seperti Ford, Toyota, Honda dan lain-lain. Kenderaan mereka pula ketinggalan zaman berbanding dengan jenama kenderaan yang lain. Ini membuatkan pengguna untuk memilih jenama yang jauh lebih moden. Faktor-faktor ini membuatkan jualan mereka menurun dengan mendadak. Sehinggalah pada tahun 2008 mereka melaporkan kerugian sebanyak 31 bilion. Tahun yang sama juga, Toyota melintasi kedudukan mereka sebagai pengeluar kenderaan terbesar nombor 1 dunia. Pada tahun 2009, mereka telah memfailkan notis muflis dengan aset bernilai 83 bilion sementara hutang sebanyak 173 bilion. Walaupun telah bankrupt, CEO GM pada waktu itu iaitu Richard Wagoner membuat permohonan daripada kerajaan Amerika supaya kerajaan melabur di dalam General Motors. Barack Obama, Presiden Amerika pada waktu itu bersetuju dan mereka menyuntik dana supaya GM boleh terus beroperasi. Mujurlah, sehingga hari ini mereka berjaya bertahan dan keluar dari kemelut muflis. Syarikat terakhir kita ialah Marvel Entertainment 1996. Siapa yang tidak kenal dengan Marvel? Jenama superhero yang ikonik. Kalau hari ini ramai yang kenal Marvel dengan filem mereka di pawagam, tapi sekitar tahun 1940-an sehingga 1960-an dahulu, kisah-kisah superhero ini hanya dipaparkan melalui komik. Jenama Marvel mendapat tempat di kalangan peminat komik dan berjaya menjadi antara jenama komik terbesar di dunia pada waktu itu. Namun begitu, budaya untuk membaca komik di kalangan peminat semakin berkurangan, apatah lagi dengan media baru yang muncul bak cendawan pada waktu itu. Punca pendapatan Marvel ialah menjual buku komik. Bila tiada lagi orang membeli buku-buku komik ini, jualan mereka merundum. Dari tahun ke tahun mereka terpaksa menanggung kerugian. Tidak sehingga pada tahun 1996 mereka terpaksa untuk memfailkan notis muflis dengan hutang yang sangat banyak. Tidak sehingga mereka mengubah cara beroperasi. Mereka sedar untuk memastikan Marvel sentiasa relevan, mereka perlu untuk mengikut peredaran masa. Mereka memutuskan untuk fokus mencipta filem superhero berbanding menerbitkan buku komik. Dengan itu mereka mencipta Marvel Studios. Di sinilah bermulanya filem-filem superhero seperti X-Men, Spider-Man, Hulk ataupun Iron Man. Melalui usaha inilah mereka berjaya keluar dari kemelut muflis. Tambahan lagi pada tahun 2009, Marvel Studios telah dibeli oleh Disney yang kemudian menghasilkan filem-filem superhero ikonik seperti Avengers.
Itulah kisah terakhir kita, Marvel Entertainment yang hampir muflis pada tahun 1996 dahulu. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian hari ini dapat memberikan inspirasi kepada mereka yang sedang mendirikan syarikat ataupun mendirikan perniagaan anda sendiri. Gagal sekali bukan bermakna gagal selama-lamanya. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ni menarik dan bermanfaat. Pastikan anda subscribe. Jangan lupa like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.